Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar perkataan ialah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Maka setiap yang sesat di tempat dalam neraka. Siapa cakap ni? Nabi SAW yang cakap. Bukan saya yang cakap, bukan Ustaz Ali yang cakap, bukan Ustaz Rasul yang cakap. Nabi SAW yang sebut benda ni. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, wahai Syekh, apakah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari zaman sekarang ni? Zaman sekarang tu zaman Imam Ahmad lah, bukan zaman kita ni. Imam Ahmad kata belajar hadis. Kenapa Imam Ahmad? Kerana banyaknya bid'ah. Sebab ahli bid'ah, usul ahli bid'ah ialah menolak hadis Nabi SAW sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab itulah bila dia kata, bila matinya Imam Syafi'i, dia kata ulama salaf, bila meninggalnya, wafatnya al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka matilah sunnah, kata diorang. Maksudnya ramai orang tak faham sunnah lagi dah. Dan bila matinya Imam Ahmad, bila wafatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka ahli bid'ah kembalilah bergembira untuk melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalannya. Sebab Imam Ahmad ialah orang yang sangat mempertahankan sunnah Nabi SAW dan sangat kuat menentang ahlul bid'ah. Sebab itulah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, antara fatwa dia, apakah hukumnya wahai Syekh orang yang mengadakan ibadah dengan alat-alat muzik ini? Kata Imam Ahmad, bid'ah. Kata Imam Ahmad, bid'ah. Sebab itulah kita kata mengajilah hadis. Dan dengan hadis kita akan jelas nampak jalan Rasulullah SAW, dan kita akan lihat jalan yang menyimpang daripada orang-orang yang lain. Bila kita bawakan hadis, dia kata apa salahnya Nabi SAW lepas sembahyang zikir perlahan-lahan. Apa salahnya kuat nak ajar orang? Dia nak ajar orang bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap waktu. Betul, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah baca doa iftitah kuat. Abu Hurairah, sebab apa baca doa kuat? Sebab nak ajar orang belakang macam mana nak baca iftitah, doa iftitah. Tapi tiap-tiap hari dia baca kuat. Kalau kita nak pakai illah kau punya sebab kau boleh baca kuat tu sebab nak ngajar. Patutnya tiap-tiap waktu lah kita baca kuat, supaya orang yang mula nak mengaji solat apa semua boleh belajar doa iftitah. Tak buat macam tu kan? Nampak tak? Bila orang kata apa alasan baca kuat? Sebab nak ajar, dia kata. Habis tu doa iftitah perlahan. Kalau niat kamu nak ajar, bacalah doa iftitah kuat. Yalah, Nabi tak baca kuat masa doa iftitah. Gitu juga lepas solat Nabi tak baca zikir kuat-kuat. Sebab ada orang buat fitnah, fatan ni datang kat taklim ni, orang mengaji, ustaz raja sini kan belakang dia kata cocek dia cakap kat orang. Dia pengaruh balik orang, dia cakap benda ni. Ini fatan ni, buat fitnah. Kalau tak berhati, cuba ustaz bincang dengan ustaz depan terus. Ustaz, ada orang kata macam ni. Jangan dengan fatan-fatan. Al-fatan maksudnya apa? Orang yang buat fitnah. Dia mengaji kat depan dia, belakangan dia kata ustaz tak betul. Sebenarnya boleh buat benda ni semua. Gini. Dia mengajar kat belakang pula. Hari ni Ustaz Ali demam dan dia minta saya ganti. Kalau dia tak suruh, saya tak ganti. Dia minta suruh ganti. Sebab mengajar hadis ni syadid.
Mengajar hadis ni syadid. Apa maksud syadid? Mengajar hadis ni berat. Anas bin Malik bila dia dah tua, dia kata, Anas bin Malik, kenapa halla kata lam asma'u minka yuhaddits? Kenapalah aku tak nampak, kami tak dengar daripada engkau ni mendengarkan hadis-hadis, dia kata. Anas bin Malik, sahabat Nabi hebat, hafal hadis beratus-ratus hadis hafal. Anas bin Malik kata, umurku dah tua, wal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadid, dan hadis Nabi SAW ini syadid, berat. Kalau salah cakap, salah baca, salah apa, berdosa. Sebab kita bercakap bagi pihak Nabi SAW. Beramai ulama-ulama kita dahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terutamanya, tak nak ngajar hadis. Bukan sebab dia tak nak pahala, bukan. Sebab takutnya untuk bercakap bagi pihak Nabi dengan tak ada dalil. Itu ngajar hadis takut tu sampaikan je lah. Ini zaman sekarang ada pula mentafsirkan hadis suka hati pula. Pemuda Bani Tamim tu, Tamim tak tanah, mim Melayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz yang keluar TV tu lah. Masa lagi ustaz ni kerja tentang ustaz je, tak apalah. Dia kata, oh, pemuda Bani Tamim. Tamim tu apa? Tak, tanah, mim, Melayu. Jadi Bani Tamim ni yang akan tolong Imam Mahdi nanti adalah daripada tanah Melayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, betul ke? Oh, dari mana? Boleh. Bani Tamim Bani yang ma'ruf. Bani Tamim Bani ma'ruf, Bani orang Arab tu, kaum Adnan tu, Bani Tamim. Macam mana lah orang boleh tafsirkan macam ni? Tapi ramai lagi pergi panggil dia ceramah tu, susah hati tu. Nampak tak? Tak ada langsung, takut untuk cek balik maklumat tu. Tak, tu apa, Tamim tu maksudnya apa? At-Tamimi. Nabi kata daripada Abu Hurairah kata, aku suka Bani Tamim kerana 3 puak, kerana 3 jenis, kerana 3 sebab. Kum asyaddu ummati ala Dajjal, kata Abu Hurairah. Mereka itu orang yang paling tegas dalam menghadapi Dajjal. Mereka itu orang yang paling tegas menghadapi Dajjal. Aku cinta Bani Tamim sebab 3, kata Abu Hurairah. Salah satu sebabnya kata, hum asyaddu ummati ala Dajjal, orang yang paling tegas menghadapi Dajjal. Tapi itu orang tanah Melayu ke? Nabi sebut Bani Tamim kat Arab sana tu. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Melencong. Yang kedua sebab hadis Aisyah kata, bila Aisyah dia ambil tawanan perang daripada Bani Tamim, Nabi kata, lepaskan dia, kerana dia adalah daripada keturunanku, daripada kaum Adnan, Nabi Adnan. Yang ketiga sebab apa? Sebab pernah sekali Nabi SAW dapat harta zakat daripada orang Bani Tamim. Berarti inilah sebab cinta harta yang aku terima. Nabi kata, aku suka harta ni sebab dia daripada Bani Tamim. Waktu Nabi suka cinta Bani Tamim. Dan suka cerita dimaklumkan bahawa Syekh Muhammad Abdul Wahab ni Bani Tamim. Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi, dia buat Bani Tamim. Dan kita lihat buat Bani Tamim yang paling keras menghadapi Dajjal. Dajjal ni maksudnya apa? Dajjal ni apa? Tuan-tuan dah belajar Sahih Muslim ni, bab 94 ni, Dajjal dah lalu banyak kali dah ni. Ada hari awal dah lalu Dajjal lah. Dajjal maksudnya apa? Dari perkataan Dajjal syai', dia suka pusing-pusing. Benda yang betul nampak salah, salah nampak betul. Ini Dajjal. Dajjal adalah Dajjal yang besar, Al-Masih Ad-Dajjal tu, yang kita doa, Allahumma inna a'udzubika minal Masih Ad-Dajjal. Itu Dajjal yang akhir zaman, Nabi Musa akan bunuh dia, kan? Nabi Isa akan bunuh dia. Kita Nabi Musa sebut Isa, afwan. Nabi Isa mana boleh, Nabi Musa, Nabi Isa Sasul Nabi Isa. Tapi ada Dajjal yang lain ke tak? Dajjal apa yang Nabi sebut dalam hadis? Yang buta alam. Tak ada dalam mukaddimah Sahih Muslim. Kita buka dengan ulang kaji lah ni. Kita buat kelas ulang kaji lah. Kan Nabi sebut awal-awal ni,
Dajjal, kadzab, ya'tunakum bi ahadits malam tasma'u antum wala aba'ukum. Ini ringkasan. Kalau saya punya kelas, saya bukan Ustaz 7. Ustaz 7. Ulang kaji. 7, muka surat 7. MS 7. Ini saya kata ulang kaji. Dajjal ni ada banyak Dajjal. Cuba tengok muka surat 7 tu dari Abu Hurairah. Tu akan jadi di akhir zaman Dajjal pembohong. Muka surat 7. Dajjal pembohong, Dajjalun kadzabun, ya'tunakum bi ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Akan jadi di akhir zaman Dajjal pembohong. Dajjal maksudnya ada banyak Dajjal pembohong. Masa bila pula Nabi kata Bani Tamim tak tu tanah mim Melayu. Tanah tu pun dah bahasa Melayu. Pelik betul lah. Kan turab ni, turab. Tanah tu bahasa Melayu. Boleh kata tak tu tanah mim tu Melayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi cakap Melayu ke? Mereka ni akan bawa apa? Cerita-cerita yang tidak pernah didengar oleh kamu. Kamu ni siapa? Bukan kita. Kita banyak cerita kita tak pernah dengar. Banyak hadis yang kita tak pernah dengar. Ini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga datuk nenek kamu. Itu datuk nenek para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka jauhilah oleh kamu dan hendaklah kamu menjauhi mereka, agar mereka tidak menyesatkan kamu dan memperdaya kamu. Dan Dajjalun kadzabun. Jadi Bani Tamim ini Nabi kata apa tadi? Hum asyaddu ummati ala Dajjal. Mereka ini orang yang paling keras menghadapi Dajjal. Maksudnya paling keras menghadapi orang yang bawa hadis apa ni? Hadis palsu. Jadi Nabi suruh sokong siapa ni? Suruhlah sokong orang yang paling keras menghadapi hadis palsu. Siapa dia? Bani Tamim. Syekh Abdul Wahab Bani Tamim. Bukan saya kata tak promote Bani Wahab ni. Saya kata janganlah terlebih, kita kata kan. Dajjal, ni dia Dajjal bawa hadis-hadis palsu. Wallahu ta'ala alam. Kita masuklah kitab kita sebenarnya, bab kita, iaitu hadis yang ke 155, bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Talib. Kita perlu tahu Imam Qurtubi dia letak tajuk lain sikit daripada Imam Nawawi rahimahullah. Tapi ala kulli hal okey juga dia punya tu, untuk kita bagi faham apakah yang dikehendaki daripada hadis tersebut. 65 bab syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib. Syafaat Nabi untuk Abi Talib. Wa takhfifi anhu bisababihi, dan peringanan terhadapnya, itu peringanan azab terhadapnya adalah dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peringanan dalam kurungan azab. Kan peringanan apa pula tu? Peringanan azab terhadapnya dengan sebab baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama soalan dulu, belum kita masuk hadis jauh-jauh, apa maksud syafaat? Pertolongan. Tapi kenapa tak pakai perkataan inayah ke, aun ke, musa'adah ke? Kenapa bagi syafaat? Tak juga ada syafaat untuk orang salih, ada juga boleh bagi syafaat. Bab selepas ni Okey, perkataan syafaat ni kenapa dia tak sama dengan perkataan pertolongan? Pertolongan ni dia lebih bersifat umum. Contohnya, betul angkat barang tak? Angkat barang. Ataupun kita kata tolong sampaikan sekian-sekian berita kepada orang tu. Jadi tolong. Tolong ni umum, betul tak? Semua jadi pertolongan, bantuan. Adapun syafaat ini adalah satu jenis perbuatan untuk menguatkan permintaan seseorang tu. Itu bagi syafaat.
Ataupun kita boleh kata recommendation letter ke, ataupun chop ke, macam kita kata macam ni lah. Nak masuk anak asrama kan, lepas SPM ni, PSR ke apa, nak masuk anak asrama, dia pun jumpalah ketua bahagian. Yang cerita lah yang cerita melabun lah ni, orang Perak kata. Dia kata ni nak hantar surat dekat ni ketua pengarah mara ni, Datuk turun cop sikit Datuk. Datuk pun tulis cop. Sokongan. Boleh juga kita kata syafaat itu sokongan terhadap sesuatu permintaan. Boleh juga kata macam tu syafaat. Satu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut macam ni, umira Bilal an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Nampak tak? Umira Bilal, asal perkataan syafaat itu maksudnya menjadikan benda yang satu jadi dua. Benda itu satu, kita jadikan dua. Itu syafaat dari segi bahasa. Contohnya hadis yang sebut tadi lah, umira Bilalun an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Bilal diarahkan untuk mensyafa'kan azan dan mewitirkan iqamah. Maksudnya apa? Bilal disuruh untuk mensyafa'atkan azan dan mewitirkan iqamah. Maksudnya Bilal disuruh buat azan dua kali kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan iqamah sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi syafaat tadi maksudnya apa? Bagi dia jadi dari satu asalnya sorang-sorang, dia jadi sokongan, bantuan terhadap satu permintaan ataupun kesusahan ke apa. Ini dipanggil syafaat. Itu dari segi makna lebih dalam lah. Kalau bantuan tak mesti, kadang-kadang bantuan macam-macam cara boleh. Okey. Jadi hadis ni kata bab syafaat Nabi SAW untuk Abi Talib. Abu Talib ni meninggal dalam Islam ke tak Islam? Al-Qaul rajih, pendapat yang kuat dan lebih dasar daripada nas yang zahir, Abu Talib meninggal bukan Islam. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang Syiah. Orang Syiah kata dia Islam. Bahkan sebahagian ulama sejarah Islam juga, dia kata tak, Abu Talib Islam, sebab tu dapat syafaat. Dia kata alasannya, sebab tu dapat syafaat. Dia kata alasannya. Tapi hal yang jelas di Islam ke tak Islam? Dalil? Dalilnya siksa paling ringan bukan tak, ada juga orang Islam kena siksa paling ringan. Kita tak boleh bagi hidayah bagi seorang. Betul tu. Kat mana buat hadis tu? Kat mana hadis tu tak tahu? Dalam buku ni lah. Buka patah balik, ulang kaji balik, buku surat 18. Poin betul lah. Poin saya nak sebut yang kepala tu betul lah. Astaghfirullahaladzim. Kamu jelaslah bab berkenaan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Bab innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau sayang. Macam hadis bawah tu, wahai bapa saudaraku, katakanlah la ilaha illallah. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, wahai Abu Talib, adakah kau tidak suka agama Abdul Muttalib? Maka berterusan Rasulullah SAW menawarkan kepadanya dan mengulang kata-kata itu, sehingga mengatakan Abu Talib pada akhir apa yang dikatakan kepada mereka di atas agama Abdul Muttalib tu. Dan bila dia kata aku akan minta ampun bagi engkau, kan kata ketahuilah demi Allah, pasti aku akan minta ampun untukmu selama mana aku tidak ditegah daripadanya.
Dan turunlah ayat maka nabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tak boleh bagi minta ampun astaghfiru walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi kat situ Abu Talib ni meninggal sebagai bukan Islam. Jelas masalah ni. Sebab ada golongan-golongan ahli bid'ah. Saya sebut ahli bid'ah teruslah. Dia cuba nak mengaitkan bahawa Abu Talib ini dia masuk syurga juga pada ahli bait. Okey, maka Syiah kata semua ahli bait Islam. Okey. Jadi hadis ni kata apa? Daripada Al-Abbas. Siapa Abbas? Pasangan Nabi SAW. Kan bin Abbas tu sepupu dia, Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Talibin, sesungguhnya Abu Talib itu, kana yahutuka wa yansuruk, dia bantu engkau dan tolong engkau. Yahutuka, bantu kamu, kata sini, yahutuka hautan wa hiyatatan idha sanahu wa hafidha wa dhabba anhu wa tawaffara ala masalihi. Dalam buku ni dia terjemahkan sebagai melindungi, kan. Kana yahutuka. Yahutu dalam bahasa Arab lebih dalam daripada makna melingkungi. Ustaz Ali dia ambil takrifan dari segi direct bahasa. Yahutu maksudnya melingkungi. Yahutu maksud sebenarnya Yahutu, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah sanahu, menjaga dia, wa dhabba anhu, mempertahankannya, wa tawaffara ala masalihihi, dan menyediakan ataupun memberikan apa-apa benda yang diperlukan oleh Nabi SAW untuk kebaikan Nabi. Maksudnya bukan sekadar bantu je. Kalau bantu lain cerita, kata bantulah sikit Yayasan Taklim, dia pun bagi RM50. Itu bantu Yayasan Taklim. Kalau Yahutu Yayasan Taklim, semua benda Yayasan Taklim tu dia sponsor. Itu je. Nampak tak? Kalau kata bantu lain, bantu mungkin bagi RM100 pun bantu, bagi satu meja pun bantu, satu kursi pun bantu. Tapi Yahutu maksudnya semua benda, jaga Yayasan Taklim ni, mengelokkan dia, masalih, tawaffar ala masalih, apa yang tak cukup semua bagi. Wa dhabba anhu, mempertahankan. Orang kutuk Yayasan Taklim, dia pertahankan, contohnya. Dan Abu Talib ni buat yang benda tersebut. Yahutu tadi. Cantik tak? Dan membantu kau, dapat dan membantu lepas tu. Dan membantu kamu, wayan suruk. Maka adalah itu manfaat untuknya. Fahal nafa'ahu dhalik, bermanfaat tak baginya benda tersebut? Nabi kata apa? Na'am wajadtuhu fi ghamaratin minan nar, aku dapati di dalam bahagian yang dalam dari neraka, ghamarat minan nar, fa akhrajtuhu ila dahdah, lalu aku telah keluarkannya ke kawasan yang cetek. Dahdah ini, kalau Imam Nawawi kata apa? Ma raqqa minal ma' ala wajhil ard ila nisfil ka'bain. Maksudnya air itu sampai ke buku lali je. Tadi terjemahan Ustaz Ali ni cetek lah, betul lah. Tapi cetek buat mana? Betis pun cetek, bawah kaki pun cetek, bawah lutut pun cetek tak? Boleh lah kot cetek, kan? Tapi dah ni dari si makna lebih dalamnya, cetek sampai ke buku lali saja, ila ka'bain. Wastu'ira fin nar wa amma al-ghamarat fa bi fathil ain wa min wahdatil ghamarat bi iskan mim wa hiya al-mu'adham min asy-syai'. Betul tu. Jadi ghamarat tu daripada neraka yang dalam, yang besar tadi. Kat sini
mengajar kita satu benda. Orang kafir buat kebaikan ada manfaat tak? Ada ke tak ada ni? Pembincangan ni ulang bincangkan orang kafir dapat manfaat tak akhirat kelak? Kita kata amalan kebaikan yang dilakukan tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga. Hatta kita punya amalan tak masuk syurga, betul tak? Dengan rahmat Allah Ta'ala je. Cuma ada tak benda tersebut boleh membantu dia ke akhirat kelak? Sebagai ulama berpendapat bahawa orang kafir kalau buat baik, Allah Ta'ala akan ringankan azab dia di akhirat kelak. Maksudnya siapa yang lagi jahat lebih teruk azabnya. Dia tu, dia kafir lah. Dia tak boleh kata paling ringan Abu Talib. Mungkin dia ringan daripada yang kafir yang lain. Kalau kita buka surah Maryam, kalau saya ingat ni, surah Maryam. Mana substitute player ni pagi tadi baru tahu. Jadi kita pun tak prepare macam tu. Nak tunggu ayat ni. Okey. Buka surah Maryam, buka ayat 68 dengan 69. Allah Ta'ala kata, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Demi Tuhanmu, kami akan bangkitkan kamu dan juga syaitan, berkumpulkan kamu dan syaitan. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ, kemudian kami akan menghadirkan mereka di keliling Jahannam secara berlutut, jithiyya. Thumma lananzi'anna. Ni kita kata orang yang lagi jahat lagi teruk azab dia. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Nampak tu? Maksud dia terjemahkan? Kemudian kami pasti akan tarik siapakah antara dalam puak-puak tu, siapa yang paling sangat derhaka. Al-Rahman itiya, maksudnya dalam banyak-banyak jahat tu yang paling jahat akan bawa keluar dulu, dan dia akan dihentam lebih teruk banding yang lainnya. Dalil bahawa dalam neraka juga, macam mana ada syurga ada darajat, neraka juga ada darakat, dia panggil. Syurga ada darajat, neraka ada darakat. Darakat tu macam menurunlah. Darjat ni duruj kan naik tangga. Darakat. Jadi hadis ni juga boleh dalil bahawa orang kafir juga ada perbezaan di dalam. Jadi kita kata sama ke yang kafir-kafir jahat dengan orang kafir yang baik ni? Tak sama. Tapi dua-dua diazab di akhirat kelak. Ya. Soalannya biasa orang tanya lah, ustaz, takkanlah dia tu baik kena masuk neraka juga ustaz? Kata baik tu baik, tapi dia syirikkan Allah SWT. Dia telah melanggar satu dosa yang paling besar di sisi Allah. Kalau takkanlah syirik dia terus masuk neraka. Allah Ta'ala declare syirik masuk neraka, dia nak katanya. Dan syirik itu menafikan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Betul Allah Ta'ala kata macam orang yang ada dua bos. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran kan? Allah kata dalam Quran surah Az-Zumar, Allah Ta'ala kata orang kafir ini, orang yang musyrik ni, dia macam ada dua orang bos. Satu bos dia yang bagi gaji. Sebab itulah hadis juga, hadis Ibn Hibban dan lain-lain tu, Nabi kata
Macam orang, kita bagi gaji dia, semua pekerja. Kita ada satu syarikat, ada pekerja. Kita bayar gaji dia, bayar EPF dia, bagi bonus dekat dia, bagi apa semua. Lain-lain, pagi-pagi dia pergi office sebelah, pergi kerja kat office sebelah. Aku bayar gaji, kau pergi kerja office sebelah. Ustaz, kita marah kat dia tak? Mesti dia marah. Kita bayar gaji, bagi EPF kat dia, apa semua, dah dia kerja kat sebelah, bukan kerja dengan kita. Lepas tu, bila kata siapa bos kau, dia lah bos aku, bukan ni. Kita kata buanglah kerja dia ni, tak guna. Allah SWT bagi kita makan, bagi minum, bagi rezeki, bagi anak, bagi kesenangan, bagi apa semua, bagi iman, bagi Quran, bagi hadis. Lalas kita kata Allah Ta'ala bukan Tuhan. Apakah dosa yang paling besar dosa yang ini? Apakah dosa paling besar? Sebab tu Allah Ta'ala declare syirik itu dosa paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirik itu lebih besar. Kita kata nanti bab zalim yang tidak zalim. Ada bab tu. Inna syirka la zulmun azim. Ini dalil. Orang kata macam mana? Ini dah dalil hujah, dia senang cerita. Jadi hadis ni jelas Abu Talib dia juga orang kafir tapi dia nak azab, tapi dia azab ringan. Cuma bagi Abu Talib ni dia dapat lagi satu kehebatan, dapat syafaat Nabi SAW. Yang ni dikatakan syafaat khasah. Syafaat Nabi ni ada banyak syafaat. Satu dipanggil syafaat uzma, syafaatul uzma, syafaat yang besar. Ada yang dipanggil syafaat yang umum. Ada yang panggil syafaat uzma ini. Ada kita kata beberapa syafaat uzma. Antaranya yang hadis yang kita pernah baca sebelum ni, tuan-tuan kita pernah baca berkenaan dengan manusia semua jumpa Nabi SAW, jumpa Nabi Adam. Lepas tu dah baca tak hadis tu? Dah kan? Mula jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak boleh bagi syafaat, bukan hak aku. Sebab apa Nabi Adam tak boleh, dia rasa? Sebab dia buat salah kan, dia makan. Nampak tak? Lepas tu Nabi Ibrahim mengasa aku tak boleh juga, kerana dia telah buat ketiga pembohongan, 3 kesalahan. Telah takadzabat, 3 kesalahan. Kemudian pergilah Nabi kata jumpalah Rasul yang pertama. Jumpalah Rasul yang mula Nabi Adam kata jumpalah Rasul yang pertama. Siapa Rasul yang pertama tu? Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh baru Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim Nabi Musa. Nabi Musa pun tak boleh. Cuma Nabi Isa, Nabi Musa pun tak boleh, tapi dia tak beritahu sebab. Nabi Musa, Nabi Isa tak bagi tahu sebab. Nabi Adam, yes, dia makan buah tu. Nabi Nuh sebab apa? Dia rasa dia tak boleh bagi syafaat sebab anak dia pun tak ikut dia. Kemudian Nabi apa? Nabi Ibrahim, ma'ruf kan? Yang dia kata aku sakit. Yang kedua, tanyalah kepada yang berhala besar tu. Yang ketiga, ini adalah saudaraku. Kata isteri dia adalah saudaraku. Yang keempat Nabi Musa. Nabi Musa tak boleh sebab apa? Dia terbunuh, tak sengaja bunuh. Nak tumbuk orang tu mati. Macam mana? Nombor 5 Nabi Isa. Nabi Isa tak bagi tahu, cuma ulama kata apa? Sebab manusia dia sembah dia. Nampak tak? Kemudian barulah Nabi SAW, Nabi sujud apa semua. Dia kata is'al tu'ta, isfa' tu syafa' wasal tu'ta. Maka minta akan dapat dah. Ini hadis syafaat. Dia bagi syafaatul uzma, syafaat yang besar. Juga hadis tadi, nampak tak? Para anbiya tadi yang salih-salih belaka, yang paling hebat tu pun tak boleh bagi syafaat, tak confirm, rasa diri tak boleh bagi syafaat. Sama sekarang ni untuk guru tarikat lagi dia offer syafaat lagi, awal-awal lagi dia offer dah. Nabi Adam awal-awal lagi dah reject nak bagi syafaat. Untuk guru tarikat awal-awal lagi dah declare dia boleh bagi syafaat. Nampak tak? Mana satu antara petunjuk Nabi? Tapi kita cakap ni tuduh kita Wahabi pula, susah tu. Ini kita kata untuk guru tarekat dia offer syafaat awal-awal. Ini sesat belaka. Okey, itu dalil bahawa itu syafaat uzma. Antara syafaatul uzma juga syafaat besar ialah yang khas bagi Nabi, bagi syafaatul khasah. Syafaat khas untuk Nabi SAW ialah syafaat Nabi ke atas Abu Talib. Dan sejarah riwayat kata yang cetek ni pun sampai bergelegak kepalanya. Sampai bergelegak kepalanya kerana kepanasan. Lihatlah, ini kita kata para ulama kita selalu sebut, lihatlah umat Islam sekalian, dia kata kecintaan kepada Nabi SAW yang tidak disertai dengan ittiba', mengikuti Nabi SAW adalah satu cinta yang sia-sia. Cinta yang tak bermanfaat.
Yang manfaat lah, dapat manfaat juga. Manfaat dia kurang azab je lah, kena azab juga. Sebab itulah kita tengok, kalau cinta tapi tak ittiba', tak lepas. Abu Bakar As-Siddiq cinta dan ittiba'. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka cinta dan ittiba'. Ittiba' tu ikut, maka itulah dapat manfaat bagi mereka. Adapun cinta saja, cinta menyanyi, cinta, konsert, sunnah tak ikut, syirik tak tolak. Apakah benda yang paling nombor satu? Ittiba' Nabi. Ittiba' Nabi nombor satu ialah tauhid, yang paling besar sekali. Nombor satu tauhid, atas sekali. Nombor satu yang Nabi paling suka tauhid. Kita pernah lalu hadis ni kan, man as'adun nas bi syafa'atika ya Muhammad. Pernah dengar hadis ni tak? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, wahai Rasulullah? Siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu, ya Rasulullah? Siapa tanya hadis ni? Siapa tanya hadis ni? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dah lalu dah hadis rasanya. Nak ulang kaji balik ni. Patah balik babak awal tu, babak awal Sahih Muslim. Kitabul Iman, bab siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat. Ada babnya. Tak tahu tu, saya nak cari. Ini ringkasan, kita tak nak buka terus. Kalau kelas saya kita ngajar Muslim dan lengkap, ya. Ada orang kata, Nabi kata, aku dah rasa dah, memang tak ada orang katanya soalan ni melainkan kau, wahai Abu Hurairah. Sebab kau ni haris ala hadis, kau ni sungguh-sungguh nak belajar hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah sadiqan min qalbi, benar-benar dari dalam hatinya, itu tak ada syirik. Itu nombor satu. Jadi nombor satu syarat nak dapat syafaat Nabi bukan buat konsert. Nombor satu tauhid dulu. Ini buat konsert, lepas tu pergi sebelah kubur. Nak tu konsert, lepas tu kata dalam konsert dia kata madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, bantuan ya Rasulullah, bantuan ya Rasulullah. Berdoa kepada Rasulullah SAW. Syirik, hukumnya syirik. Berdoa kat Nabi, berdoa dekat malaikat, syirik hukumnya, walaupun Nabi. Kalau ustaz dia tu kan Nabi, wali, apa salahnya? Orang Kristian doa pada yang lebih afdal daripada wali kau, iaitu kepada siapa? Nabi Isa AS. Nabi Isa lagi afdal daripada wali kau. Tapi kenapa Allah Ta'ala panggil orang syirik? Sebab berdoa kepada makhluk. Nampak tak? Ini doa kepada makhluk adalah syirik. Macam mana dalam qasidah kamu, dalam selawat yang kamu nyanyikan itu, dinyanyikan kepada siapa lagi kami nak minta berlindung ya Rasulullah di pada hari kiamat fi hadathil amami ini. Ila man aludhu bika, ya man aludhu bika, kepada siapa yang aku minta lindung dengannya. Orang mana sedar baca burdah qasidah benda ni tak perasan bahasa Arab. Masa sebut akulah semalam, akulah ganti juga. Kita buat bancian, siapa yang faham ni qasidah tu? 80% saya tak faham maksudnya. Yang belajar bahasa Arab sikit je. 90% yang belajar bahasa Arab pun, oh haza hazihi, haza hazihi kan, zalika tilka, wahia anta anti ana, katabu. Dalam ni maksudnya. Mubtada khabar tu dah hebat dah tu. Kalau marfu' mansub majrur tu dah hebat dah tu. Ala kulli hal, kita nampak tak faham maksud dia tadi. Sedangkan kata mengandungi syirik. Ustaz tak boleh kata syirik ustaz. Sebenarnya maknanya lain. Yang kita minta tu Allah. Rasulullah ni perantara macam orang musyrikin Mekah dululah. Orang musyrikin Mekah tu perantara lah. Perantara belaka lah. Kita buka surah Az-Zumar ayat 3 tu kan. Kalau ada Quran, buka surah Az-Zumar. Kalau biasa lah. Kalau siapa tak hafal lagi ayat ni, buka lah Quran. Walladzina takhadhu, surah Az-Zumar surah 40 ke 39? 39 kan? 39, ayat awal-awal surah Az-Zumar tu. Baca ayat ni betul. Ala lillahi dinul khalis. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin.
Ala lillahid dinul khalis, sesungguhnya bagi Allah lah agama yang suci dan bersih ini. Nampak tak? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang yang mengambil selainnya sebagai pelindung. Awliya, awliya maksud pelindung. Mereka kata apa? Ma na'buduhum, kami tak sembah mereka illa, melainkan liyuqarribuna, illa Allahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala akan Innallaha la yahdi, Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada man huwa kadzibun kafar, pendusta lagi kafir. Ada setengah orang yang tafsirkan ayat ni maksudnya diorang ni dusta. Diorang kata Allah mendekatkan diri tu dusta. Bukan. Dusta ni maksudnya mereka reka kedustaan ke atas Allah, iaitu mereka katakan dengan sembah berhala ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kedustaan. Bukannya diorang berdusta atas statement tadi. Bertanya orang, ada setengah orang tu dia datang kuliah kat sini, kat sini taklim, dia kata ustaz salah faham ayat tu. Kadzib maksudnya dia berdusta. Maksudnya dia orang cakap tu bohong. Dia orang kata mendekatkan diri tu bohong. Buka kitab tafsir, kata apa? Kitab tafsir dah jelas-jelas kata dah kadzibun kafar, maksudnya mereka itu berdusta, iaitu dia orang kata menyembah berhala ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bukan maksudnya bila orang kata mendekatkan diri kepada Allah tu dia orang dusta, bukan. Faham ke ni? Ke tak faham? Okey, ayat tu kata apa? Kami tidak menyembahnya melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu statement orang, itu statement dia. Itu statement. Lepas tu hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk kepada orang yang berdusta. Okey, dusta, apa maksud dusta? Kat mana dia orang dusta ni? Kalau tafsiran yang sebenar, tafsiran yang betul, buka kitab tafsir Imam Zamakhsyari, Tabari, Ibn Kathir apa semua, tafsiran hujung dia akan kata, dia akan sebut mereka ini berdusta, iaitu mereka mengatakan dengan sembah berhala ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud diorang dusta. Puak-puak yang ni, yang sesat ni, ahli bid'ah ni, yang senang cerita, ahli bid'ah ni, dia kata apa? Diorang tu dusta bila diorang kata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya diorang tak percaya pun Allah Ta'ala langsung. Diorang tak percaya Allah Ta'ala langsung. Kita kata, apa diorang nak dusta macam tu pula? Apa faedah diorang dusta macam tu? Adakah diorang takut kepada Nabi Muhammad SAW? Macam diorang defend diri sendiri pula. Diorang tak takut, apa takut pula? Ni zaman Mekah. Mana ada orang takut? Tak takut, bukan zaman Madinah tau. Zaman Madinah, yes, orang Madinah, orang musyrikin, orang Islam, yang munafik tu dia takut nak zahirkan kekufuran. Zaman Mekah tak ada nifak. Zaman di Mekah tak ada orang munafik. Kena faham ni. Zaman Madinah baru orang munafik muncul. Sebab zaman Mekah orang Islam lemah, tak ada faedah nak jadi munafik. Orang jadi munafik ni bila tengok orang tu kuat, dia tak boleh cakap apa-apa, dia diam, betul tak? Itu baru munafik. Zaman Mekah orang Islam lemah, lepas tu tak ada orang munafik. Ini kata guru kami Syekh Abdul Aziz Raji. Jadi apa gunanya dia orang bohong masa kat Mekah ni? Nampak tak? Jadi tafsiran yang kau bawa tak betul. Saya nak je panggil pakcik tu datang duduk sini cerita. Pakcik tadi itulah yang cakap belakang tu. Dia yang bawa cakap macam tu. Tak faham sebutlah. Dia kata macam tu. Dia belajar dengan tarikat mana dalam ngaji. Dia cakap benda ni. Subhanallah, kita mana dapat tafsiran begini? Mana dapat ni tafsiran ni? Tafsiran ni khilaf dengan tafsiran para salafus salih. Dan juga mereka katakan haula yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahawa berhala mereka ini pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi pertama, syarat syafaat untuk pertama sekali ialah tidak buat syirik. Itu syarat pertama nak dapat syafaat Nabi SAW. Itu pertama.
Yang kedua, syarat kedua untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita menetapi surah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni makruflah. Dan jangan buat bid'ah dan maksiat. Contoh dah lalu kan hadis haud, hadis telaga. Dah lalu ke belum? Confirm dah lalu. Dah lalu rasanya. Atau itu hadis berkenaan akhir zaman. Afwan. Bukan. Hadis haud dalam bab Al-Fitan. Kitabul Fitan, bab fitan, bab fitnah akhir zaman. Nabi kata pada hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ana faratakum 'alal haud. Aku ini akan orang yang pertama akan sampai dekat telaga haud. Telaga haud ni apa? Yang kita baca inna a'tayna al-kautsar tu. Telaga yang besar tu, haud. Yang siapa minumnya la yadhma abada, siapa minum tidak akan haus selama-lamanya. Cawan-cawannya sebanyak bintang di langit. Kemudian datanglah satu manusia nak dekat. Faqad ikhtuliju, mereka terhalang daripada nak minum tadi. Nabi kata ashabi, ashabi. Dan kata ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi kata, Nabi Rasulullah, jangan halang ni Allah, nak minum, kesian ni, haus ni, akhirat kelak ni berpuluh, 50 ribu tahun. Betul tengok dalam tu kan, ada haud kat situ. Nampak situ, laluan sebelum titian sirat tu ada haud. Ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Nabi kata, malaikat kata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka dah buat lepas kamu. Ahdatsu boleh maksudnya buat maksiat, boleh juga maksudnya ahdatsu membuat benda-benda baru dalam agama. Hadis tu jelas. Bid'ah. Itu dia syarat, antara syarat dapat syafaat tadi. Tak buat benda-benda baru dalam agama. Namanya sebut bid'ah ni luas lah. Bid'ah dari segi akidah, bid'ah dari segi amalan, bid'ah dari segi, yang paling besar sekali bid'ah segi akidah lah. Bid'ah akidah macam untuk bomoh tu lah, MH370 tu, itu bid'ah akidah. Bid'ah akidah kepercayaan, mengatakan bahawa Rasulullah SAW datang ke majlis-majlis zikir mereka, itu bid'ah dari segi akidah. Bid'ah dari segi akidah, iaitu kalau masuk syurga kena melalui guru tarikat, itu bid'ah dari segi akidah. Ini banyak lagi bid'ah dari segi akidah lah ni. Bid'ah dari segi amali macam-macam lah, menambah-nambahkan ibadah, tambah kurang ejaz. Apa dia? Bid'ah hasanah. Wallahu a'lam mana mai bid'ah hasanah ni. Imam Syafi'i ada sebut bid'ah hasanah, tapi baca contoh dia. Imam Nawawi rahimahullah dalam mukaddimah pun ada, dalam mukaddimah kitab Majmu' dia sebut bid'ah hasanah tu seperti buat sekolah, buat penjara, buat jalan raya, buat ni apa semua. Masalah apa tu? Masalah dunia. Sebab bid'ah tu dia takrif dari segi bahasa dulu, benda baru. Baru dua, dunia, agama. Dunia hasanah, agama malalah belaka. Sebab tu Nabi kata setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Macam mana kamu kata ada bid'ah yang baik, sedangkan Nabi kata setiap bid'ah itu adalah sesat? Maksudnya ada bid'ah yang tak sesat lah. Sebab Nabi declare setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat dalam neraka. Maksudnya ada yang sesat tak masuk neraka. Maksudnya mana? Macam mana tu? Classification tu. Betul baca apa kalam ulama berkenaan klasifikasi bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kalau lah bid'ah hasanah tu benda baru dalam agama yang nampak baik, nescaya Imam Nawawi tak katalah sapu tengkuk ni bid'ah lah. Imam Nawawi tak kata macam tu. Baca kitab Imam Nawawi dan kitab Majmu', dia kata sapu tengkuk masa ambil wudu pun bid'ah, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata solat raghaib 12 rakaat ketika bulan Rajab, malam Jumaat yang pertama pada bulan Rajab adalah bid'ah. Imam Nawawi kata, bukan saya, bukan Ustaz Rasul, bukan Ustaz Ali, bukan apa, bukan Ustaz ni, bukan Fathul Bari ke, bukan apa, bukan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau
Kalaulah kamu kata apa salahnya solat, nampak tak? Imam Nawawi kata sesat. Yes, Rasulullah buat. Jadi ni berzikir dengan gendang, apa salahnya ustaz nak menarik orang muda? Nabi Imam Syafi'i kata sesat. Nabi Ahmad kata sesat. Kalau benda tu nampak baik. Jadi isu dia bukan nampak baik. Isu dia agama ada dua. Satu isu agama, satu isu dunia. Isu dunia ni pakai handphone, isu dunia bukan isu agama. Jadi janganlah buat contoh yang bengap. Katanya zaman Nabi dulu Nabi tak pakai handphone, ustaz pakai handphone bid'ah dah. Ni orang tak mengaji punya contoh. Taklah kasar sikit ustaz hari ni tak substitute ni kan. Kalau berganti dia kena tunjuk skill lebih kat sini contohnya ni, barakallahu fikum, kat sini lah kita kata ni dunia. Nak pakai apa sekarang ni, mengajar pakai ni bukan masalah agama. Kalau ustaz bukan mengajar itu masalah agama. Ya, mengajar tu agama. Cara mengajar adakah Nabi tetapkan? Nabi tetapkan, tu masalah. Tapi zikir, nak cari zikir Nabi tetapkan tak? Tetap. Nabi tak tetapkan pula. Cara solat Nabi tetapkan, cara selawat Nabi dah ajar dah. Kan lepas para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tahu dah cara salam ke atas kamu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimanakah cara selawat kat kamu? Ni muajarlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada lebih kurang berapa hadis, beberapa hadis berkenaan dengan cara selawat. Ada cara pendek, ada cara panjang, ada cara lengkap, ada. Bacalah hadis-hadis yang Nabi dah ajar ni. Sebelah dah buat semua ke sebelah-sebelah ni? Yang belah-belah dah buat semua ke? Belum. Kenapa tak pergi sibuk benda lain pula? Selawat tafrijiyah, selawat syifa, selawat fatih, selawat ini, selawat 7, selawat 8, macam-macam selawat ada. Yang belah-belah yang Nabi buat ni, kenapa tak nak buat? Tak glamour, tak dipromotkan. Itulah contoh yang lain lah. Ratib A, ratib B, ratib C, ratib E, ratib F, ratib G. Ratib Nabi tak? Nabi baca zikir azkarus sabah wal masa', zikir pagi dan petang. Kamu tak buat. Lepas tu kamu harapkan syafaat Nabi? Kalla. Sekali tidak akan. Dan satu riwayat pula Nabi kata, kalau bukan kerana aku, pasti dia berada di bawah lapisan paling bawah dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Walaula ana, kalau bukan kerana aku, lakana fid darkil asfali minan nar, nescaya dia akan berada di bawah neraka, di bawah sekali. Maksudnya kalau bawah sekali ni siapa? Kafir lah. Orang syirik, orang kafir, bawah sekali. Kalau bawah sekali, bawah tu yang paling panas. Kalau periuk paling panas mana? Bawah lah, betul tak? Macam tu lah maksudnya. Dark asfal minan nar. Orang munafik pun bawah juga. Sebab apa agak-agak ni? Sebab Abu Talib duduk dengan Nabi, tiap-tiap hari dengan Nabi. Tiap-tiap hari jumpa Nabi ni. Nabi bagi dakwah, tiap-tiap hari Nabi bagi dakwah, tapi tak nak terima. Yelah, tak nak terima. Maksudnya apa ni? Maksudnya kalau orang lain yang tak duduk dengan Nabi sekali-sekala, tak terima pun dah dalam neraka, apatah lagi yang tiap-tiap hari nampak ni, tak masuk Islam juga, tak nak terima juga, nak tetap juga dalam ajaran Abdul Muttalib. Sebab tu dah kana fid darkil asfali minan nar. Sebab tu lah cinta semangat Abu Jahal kat cinta Nabi. Betul tak? Abu Lahab masa lahir Nabi, dia buat kenduri tu kan. Itu yang orang buat pada Rasul, dalil pakai dalil tu. Orang Rasul dalil dia, Abu Lahab ni masa lahirnya, Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Lahab. Masa lahirnya Nabi SAW, dia sembelih unta. Sebab tu dalam satu hadis dia kata, aku dapat minum satu lekuk ni air je. Tangan ni lekuk ni, ni lah air dapat minum. Abbas mimpi yang Abu Lahab ni dapat minum air, satu lekuk air kat tangannya. Itu je air dapat minum akhirat kelak. Itu maksud apa? Dia buat, dia sembelih yang tu tadi. Ini dalil bahawa Abu Lahab pun sembelih boleh buat, kita boleh lah. Sunnah Abu Lahab pun nak buat. Sunnah Abu Bakar mana? Sunnah Abu Lahab nak ikut. Sunnah Abu Bakar mana? Abu Bakar buat kenduri, ada Abu Bakar buat kenduri bulan Rabiul Awal. Abang kena ingat juga, Rabiul Awal tu ialah hari Nabi SAW wafat juga.
tak syak, tak dinafikan bahawa kelahiran Nabi itu satu rahmat ke atas kita, dan kita bergembira dengannya. Tapi kita tidak menjadikan hari itu hari pesta. Orang kita pesta tu lebih. Rabiul Awal semua penuh. Lepas tu besok tu masjid yang Nabi kata afdalus salat salatun fil bait illa al-maktubah. Sebenarnya solat adalah solat di rumah kecuali solat fardu. Besok tu yang malam tu, cinta Nabi, besok tu masjid kosong. Ini macam mana benda ni? Masjid kosong, Putrajaya penuh. Macam tu. Konsert penuh. Mana datang cinta Nabi tadi? Ada sebab. Dia nak jadi benda lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi banyak pengajaran hadis juga kata apa? Boleh menyebut kita punya kebaikan untuk sebagai ajaran kat orang. Kalau bukan kerana aku. Jadi maksudnya boleh kita mengungkit kebaikan untuk menyedarkan orang. Boleh. Katakanlah anak tu tak dengar cakap tu, mak yang bagi kau makan, mak yang kau sekolahkan kau, mak tuitionkan kau, sekarang dah kerja sekarang RM50 minta diulur. Ini contoh je lah. Dah kerja besar ni, contoh je lah. Ataupun takkan kau nak derhaka kat mak. Boleh ungkit. Nabi SAW kan dah berlaku zaman Nabi SAW berkenaan dengan pemberian harta perang Hunain. Ingat tak kisah tu? Bila orang, para sahabat, sebagian sahabat rasa orang Madinah tak puas hati, kan? Kali Nabi kata apa? Bukankah dulu kau sesat, aku yang selamatkan kau. Dulu korang ni buat benda-benda tak apa-apa, aku yang bawa kau petunjuk. Dulu kau tak ada orang, aku datang daripada Mekah, pergi jumpa korang, dan korang dapat benda ni. Adakah kau nak harta ataupun nak aku? Menangis semua orang Madinah kata, ya betul-betul Rasulullah, kami nak Rasulullah. Nampak Nabi sebut tak? Nabi sebut. Jadi kat sini sebagian ulama kata boleh ungkit kebaikan sebagai jalan untuk menyedarkan orang tu, ataupun maqam untuk menolak golongan yang salah. Contohnya kata, engkau nak lawan ni Al-Quran Sunnah ni, engkau baru belajar ni, aku yang ajar kau hadis, aku ajar kau nak lawan Quran dan Sunnah. Nampak dia ungkit tak? Ungkit. Untuk maqam rad ala lawan dia. Anak agama lah, jangan masalah dunia, jangan pula. Maqam untuk dalam bab untuk menyedarkan orang tadi. Boleh. Kata, walaula ana, kalau bukan kerana aku. Habislah ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tak dapat banyak lagi pengajaran kat sini lah. Wallahu a'lam bisawab. Ada tak apa-apa nak soalan? Bab yang akan datang pula kita akan tengok bab kalau tuan-tuan tengok hadis 156, 157, 158, hampir sama lah hadis tu. Hampir sama, iaitu bergelegak kepala itu insya-Allah Sa'ali yang syarahkan Nabi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Minta maaf lah, saya ini sebagai pengganti je, tak berjaya, tak buat satu persediaan yang lebih lebih baik. InsyaAllah pada masa akan datang bismillah ta'ala. Besok siapa yang datang kelas Jumaat, saya tak ada Saya ulang balik, kelas Jumaat saya tak ada besok. Ganti tak confirm lagi, tunggulah daripada ni. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.